Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan. Bulan yang kita rindui dan bulan yang kita nantikan telah pun sampai kepada kita, dan masa begitu pantas berlalu, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang telah pun difardukan ke atas kita seluruh umat Islam di seluruh dunia, yang mana Allah SWT telah pun menegaskan dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, bulan Ramadan yang merupakan bulan ke-9 daripada bulan-bulan Islam memberikan pengertian panas yang terik, dan apa yang berlaku pada hari ini, kita telah pun diwajibkan berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu, dan gambaran kepanasan tadi dianggap sebagai suatu proses membakar dan melebur segala kekotoran dosa yang ada di dalam diri kita. Dan bulan Ramadan, bulan yang diperintahkan ibadah puasa kepada kita, adalah bertujuan untuk mengawal dan juga mendidik hawa nafsu kita, supaya kita mampu mendidik, mengawal apa yang selama ini kita ketahui, bahawa nafsu itu mendorong kita melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang melampaui batas. Dua syahwat yang sangat mempengaruhi hidup manusia ini. Yang pertama adalah syahwat farash ataupun alat kelamin. Yang kedua, syahwat perut. Jadi sekiranya dua-dua ini tidak dikawal, tidak dididik, tidak diasuh, maka tahap nilai kemanusiaan akan runtuh sampai ke peringkat taraf kebinatangan. Tetapi sekiranya dua faktor ini, dua syahwat ini dididik dan mampu diasuh, dibimbing, maka tahap kemanusiaan akan meningkat ke tingkatan ketakwaan, yang kita maklum bahawa takwa itulah ia akan menyelamatkan diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan tadi adalah untuk mendatangkan kesan daripada kehidupan kita, iaitu takwa. Kerana puasa menjana ketakwaan, puasa mendidik kita agar kita tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang waktu kita dilarang memakan, meminum makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi ketika umat Islam berpuasa, makanan halal juga dilarang. Kerana apa? Kerana kepatuhan, ketaatan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersendirian, walaupun kita jauh daripada pandangan manusia dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, tetapi kita sebagai umat Islam tetap berpuasa, tidak makan dan tidak minum di siang hari, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita, sentiasa mengawasi kita. Kerana itulah kita dapat mendidik hawa nafsu kita, dan kita akan berjaya mengendalikan kehidupan kita dengan baik. Dan keistimewaan juga puasa menjana ketakwaan ini ialah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah,
yang jiwaku berada dalam genggamannya. Bau-bau mulut seorang yang berpuasa adalah lebih harum pada sisi Allah daripada bauan-bauan kasturi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya kerana aku. Puasa itu dilakukan kerana aku, dan akulah yang akan memberikan balasannya sendiri. Sidang penonton yang dirahmati sekalian, oleh itu marilah kita merebut peluang untuk menghidupkan sepanjang Ramadan ini dengan amalan-amalan yang telah pun kita ketahui. Di waktu siang kita berpuasa dengan penuh tata cara yang sebaik mungkin, bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi kita lebih daripada itu mencantikkan, menghiaskan puasa kita dengan amalan-amalan sunat, dan insya-Allah kita dapat hasilnya sebagaimana yang disebutkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang terlalu. Untuk itu, sekian dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.